Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Usaha membangun luar bandar dan desa untuk kurangkan kadar miskin tega di kawasan berkenaan bukan hanya tugas Kerajaan Persekutuan. Tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ia juga tanggungjawab kerajaan negeri. Pendapatan hasil kutipan di negeri masing-masing harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk tujuan pembangunan. Fokus bukan hanya perlu tertumpu kepada infrastruktur asas termasuk elektrik dan air. Pembangunan lain seperti pendidikan juga sama penting. Menerusinya, jurang taraf hidup penduduk antara negeri-negeri melibatkan kawasan berkenaan dapat dikurangkan. Sementara itu, beberapa pendekatan baharu yang akan beri manfaat kepada warga Felda bakal diumum minggu depan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, langkah itu selari azam beliau untuk segera mentransformasi Felda. Paling utama berkaitan pendapatan bersih peneroka agar mereka dapat keluar daripada kelompok miskin tega. Rakyat diminta bertenang dan beri ruang serta kepercayaan kepada pihak berkuasa untuk melakukan siasatan. Ia berhubung isu penjualan stoking tertera kalimah Allah di rangkaian kedai serbani kaki kimat. Dan saya memohon kepada rakyat, khususnya beragama Islam, untuk tenang dan berikan kepercayaan kepada pihak berkuasa untuk jalankan siasatan. Polis akan jalankan siasatan. Saya harap pihak polis, pihak JAKIM, pihak KPDN, HP untuk jalankan siasatan yang rapi, kenal pasti punca siapa yang buat benda ni dan apa niat sebenarnya dia lakukan perbuatan ni. Jadi kita tak nak perbuatan khianat ini yang melibatkan kesucian dan satu perkara yang sangat sensitif dalam bulan Ramadan ni di kalangan orang Islam ni tidak berulang pada masa akan datang. Kita tak naklah. Kita nak jaga perpaduan dalam negara kita ini dalam bulan Ramadan. Walaupun surat permohonan maaf daripada syarikat tersebut telah diterima, namun JAKIM diarah memanggil wakil pengurusan syarikat itu untuk siasatan lanjut. Kementerian Pertahanan sedang memuktamadkan perolehan kumpulan 2 bagi 3 buah kapal misi pesisir pantai LMS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pembinaan kapal berkenaan dijangka akan mengambil masa 3 tahun untuk disiapkan selepas perolehan berkenaan selesai. Pihaknya juga akan terus memberikan fokus terhadap pembinaan 5 buah kapal tempur pesisir pantai LCS yang tertangguh sekian lama agar berjalan lancar. Ia sepatutnya dah lama siap tetapi tak siap, tapi kali ini kita yakin ia akan dapat disiapkan, di mana kita berharap menjelang November 2024 ia telah boleh mula untuk menjalani Harbour Master Test dan juga Sea Trial dalam bulan November ni. Beliau ditemui di pangkalan TLDM Johor Bahru. Hutan seluas 2.02 hektar terbakar di Puncak 1 Bukit Beroga, Semenyih. Laporan kejadian diterima JBPM Selangor pada pukul 7.39 malam tadi. Mulakan operasi kita sekitar jam 7.30 petang tadi sehingga pukul 2 pagi, di mana kaedah pemadaman yang kita lakukan adalah secara manual, iaitu secara memerap api dan juga melakukan fire break dengan menggunakan kaedah cangkul dan juga untuk memotong bahan bekalan yang mudah terbakar. Dan jenis yang terbakar di Puncak Beroga ini adalah jenis pokok renek dan juga jenis paku pakis yang kering lah. Tambah beliau, kebakaran mudah merebak ke beberapa kawasan disebabkan tiupan angin di sekitar bukit. Seramai 64 anggota pelbagai agensi terlibat dalam operasi pemadaman. Operasi berakhir pada pukul 3.30 pagi tadi. Punca kebakaran masih disiasat. 26 kertas siasatan dibuka KPDN menerusi UPS Pantau yang dilaksana sejak hari pertama Ramadan 12 Mac lalu. Sepanjang tempoh berkenaan, lebih 6,500 premis diperiksa dan 226 aduan diterima. Operasi bagi memantau bekalan dan harga barang serta jualan murah turut pantau penggunaan alat timbangan, penjualan barang tiruan dan kepatuhan halal.
Kita tidak boleh berkompromi aspek tanda harga. Sebab melalui tanda harga yang jelas itulah maka pengguna akan boleh untuk membuat pilihan. Dan yang kedua, promosi yang mengelirukan juga cukup penting untuk kita pantau. Mengenai OPS kesan bagi memantau kesan pelaksanaan reformasi cukai SST pula, 409 notis dikeluarkan kepada peniaga sejak 1 Mac lalu. 7,527 premis perniagaan diperiksa dan 25 aduan diterima. Keberadaan penguatkuasa KPDN di lokasi tumpuan pengguna dipertingkat untuk mempergiat pemantauan. 2 lelaki diberkas bersama dadah jenis metafetamin seberat 51 kg bernilai 2.57 juta ringgit di Kuala Kangsar, Perak. Sindiket tersebut dipercayai mendapatkan bekalan dadah dari utara Semenanjung dan diseludup menggunakan kereta. Untuk makluman, di sindiket ini telah beroperasi kita percaya dah 4 bulan. Daripada Disember tahun 2023 sehingga ditangkap pada semalam. Dan memang kita dapat maklumat dan kita adakan pengintipan ke atas sebab kita tahu selalu kerap dia berlaku kawasan yang melalui tempat itulah tempat yang mana kita buat tangkapan. Saringan awam mendapati kedua-dua suspek positif dadah jenis metafetamin. Salah seorang daripadanya mempunyai rekod lampau pelbagai kesalahan berkaitan dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek direman selama 7 hari bermula 17 hingga 23 Mac depan bagi membantu siasatan. Seorang wanita direman 7 hari selepas disyaki mengelar bayi lelakinya yang berusia setahun 6 bulan sehingga maut di Pasir Gudang, Johor. Perintah tahanan reman sehingga 23 Mac itu dikeluarkan Magistrat Suhaili Sapun di Hospital Permai Tampoi. Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar berkata dalam kejadian pada 16 Mac itu, wanita berusia 32 tahun berkenaan turut menghantar gambar anaknya yang berlumuran darah kepada suaminya menerusi aplikasi WhatsApp. Sebilah pisau dipercayai digunakan untuk mengelam mangsa dirampas di lokasi kejadian. Motif kejadian masih dalam siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang wanita berusia 40 tahun ditemukan meninggal dunia dalam bilik sebuah hotel di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Raub Selamat memaklumkan penemuan mayat tersebut pada pukul 3.30 pagi semalam. Siasatan awal polis mendapati tiada sebarang unsur jenayah atau unsur pergelutan berlaku di dalam bilik hotel tersebut. Mayat dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Aminah untuk dibedah siasat bagi mengetahui punca kematian. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Orang ramai diminta menyalurkan maklumat mengenai kejadian kepada pegawai penyiasat di talian tertera. Met Malaysia menjangkakan cuaca kering dan panas dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius akan berterusan untuk tempoh seminggu lagi. Perlis antara 17 kawasan di Semenanjung Malaysia berada pada tahap 1 atau berjaga-jaga dengan suhu maksimum harian antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Tinjauan mendapati orang ramai menghadkan aktiviti luar dengan kebanyakannya dilaksanakan awal pagi atau lewat petang. Sekarang dalam keadaan bulan puasa, kita memang tidak boleh minum air. Minum air pada siang hari. Yang tu akan menyebabkan air dalam badan kita akan buka. Pada ni penduduk di sini lah. Kalau masalah dah jadi cuaca begini, kita lebih baik kita berehat di tempat yang teduh lain daripada cuaca haba. Kelak bila ada perlu saja. Nasihat Katun pada semua rakan-rakan supaya banyak minum air kosong masa berbuka dan jauhi aktiviti di luar. Saudara, berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.